kena zoom. Oh, baru boleh nampak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang hari ini kita dapat jumpa lagi dalam satu majlis ilmu. Insya-Allah majlis ini majlis yang memberi manfaat yang banyak kepada kita, sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Manfaat tu sama ada kita dapat lihat ataupun tak dapat lihat. Yang penting kita yakin dalam majlis ilmu Allah Ta'ala beri manfaat yang banyak. Ya. Hari ini kita akan terus mencari pengajaran-pengajaran daripada kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat yang saya pilih pada hari ini ialah ayat yang ke 20 dari surah An-Naml. Ya, kita mula daripada ayat yang ke-20 dari surah An-Namlu. An-Namlu artinya semut. Ya, boleh buka surah An-Namlu. Kalau Quran cetakan Madinah ni muka surat 378. Ya, kalau pakai tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dibuat oleh Jakim ni muka surat 979. Ya. Kalau pakai Quran tuan-tuan saya tak tahu. Ya, carilah surah An-Namlu ya, ayat yang ke-20. Kita nak baca hari ini ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Hari ini kisah bagaimana Nabi Sulaiman menguruskan pegawai-pegawai dia. Ya, pegawai-pegawai dia. Nabi Sulaiman ni dia adalah raja dan dia juga adalah nabi. Dia lah kalau dalam Bani Israel, ya, Bani Israel kerajaan terakhir mereka ialah kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, kerajaan Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel sudah tidak ada lagi kerajaan. Hidup mereka berpindah randah, ya, sampailah kepada zaman Hitler bunuh mereka. Dan sebelum Hitler bunuh mereka tu dah ramai dah raja-raja bunuh mereka, iaitu Raja Hammurabi, Raja Nebuchadnezzar. Ya, kalau kita tengok Nebuchadnezzar ni yang Babylon tu, dia tangkap berapa ribu orang-orang Yahudi dibawa ke Babylon untuk jadi hamba-hamba, kerja hamba paksaan, ya. Jadi yang terakhir sekali kerajaan orang Israel ini ialah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada zaman Nabi Sulaiman mereka berada di kemuncak kejayaan. Ya, sebab Nabi Sulaiman ni raja yang sangat berkuasa. Hebatnya Nabi Sulaiman ini, dia punya tentera dia ada ramai. Tentera daripada kalangan manusia, tentera daripada kalangan jin, dan tentera daripada kalangan haiwan. Ya, bayangkan bila dia kerahkan tentera dia daripada kalangan haiwan, itu pun sudah cukup menjadikan orang lain tak boleh nak lawan dia dah. Ya. Jadi pada satu hari Nabi Sulaiman dia buat satu perhimpunan tentera. Dia nak cek tentera dia pagi-pagi. Ya, jadi tentera-tentera daripada kalangan manusia dah beratur dah. Dia cek satu-satu, semua ada. Kemudian dia cek daripada kalangan jin, semua ada. Ya, tentera-tentera Nabi Sulaiman daripada kalangan jin ni tak berani dengan dia. Ya, sebab apa saya kata dia tak berani? Kalau kita tengok kisah Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman arahkan tentera-tentera jin dia ni supaya bekerja. Ya, mereka bekerja tu sampai mereka tak berani nak angkat mata, nak angkat kepala pun tak berani depan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman wafat, mereka tak sedar Nabi Sulaiman wafat.
Ya, Nabi Sulaiman duduk kat singgasana, pegang tongkat, jaga puak-puak jin ni bekerja. Punya takutnya jin kepada Nabi Sulaiman sampai mereka tak berani nak angkat mata, nak angkat kepala pun tak berani. Sehingga Nabi Sulaiman wafat pun mereka tak sedar Nabi Sulaiman wafat. Ya, kalaulah tidak kerana anai-anai itu makan tongkat Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman bila dia makan tongkat tu reput, Nabi Sulaiman pun jatuh. Ketika itu barulah jin sedar bahawa Nabi Sulaiman dah wafat. Nak ceritanya, jin ni takut dengan Nabi Sulaiman. Dia boleh arahkan begitu je. Itu ya. Jadi tentera dia yang ketiga siapa? Tentera dia yang ketiga ialah para haiwan. Dan antara tentera dia ialah burung hudhud. Ya, burung hudhud. Burung hudhud ni burung belatuk lah. Kalau kita balik rumah, balik kampung, yang biasa buat rumah malam-malam tu. Kan dia buat rumah ketuk-ketak. Kalau zaman saya balik Alur Gajah dulu, ada burung belatuk ni. Bila kita zaman budak-budak dulu, bila belatuk ni buat rumah aja, nenek berkata, "Shh, diam. Itu ada orang mati besok tu." Itu khurafat orang Melayu. Itu ya. Tapi pada masa tu kita bodoh, kita percayalah. Diam, tak berani menangis masa tu. Itu ya, diam. Tapi kadang-kadang ada juga yang mati besok tu. Nah, itu kebetulan. Itu ya, bukan kerana burung belatuk tu. Jadi burung belatuk ni, burung hudhud ni, dia jadi tentera Nabi Sulaiman. Baik, mari kita tengok apa cerita yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam Suratul Naml ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Ini ayat 20. Saya tak nampak ni tuan-tuan. Ya, saya punya Quran ni saya zoomkan jadi besar. Yang Quran yang bahasa Melayu ni saya dah tak nampak dah. Ya. Wa tafaqqada, saya terjemahkan ikut terjemahan harfiah saya lah ya. Tuan-tuan tengok Quran tu. Nabi Sulaiman memeriksa burung. Dia periksa barisan burung-burung dia. Faqala, maka dia berkata, malila ara hudhuda. Apa pasal aku tak nampak hudhud? Mana burung hudhud? Ya, bila dia cek barisan tentera-tentera haiwan ni, dia tak nampak burung hudhud. Sepatutnya dia kena ada dekat sini. Mana dia pergi? Jadi Nabi Sulaiman ketika itu dia bercakap sebagai seorang apa? Sebagai seorang pemimpin tentera. Ya, kita kena sedar ya, bila kita belajar ilmu hadis, seorang nabi kadang-kadang dia bercakap sebagai seorang nabi. Itu jadi syariat. Bila dia bercakap sebagai seorang nabi, yang itu jadi syariat, tak boleh langgar. Tapi kadang-kadang seorang nabi dia bercakap bukan sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin. Ada. Ya, yang itu para sahabat dia bincang lagi, ya Rasulullah, ini kalau kita tengok ya, Nabi arahkan kepada sahabat dalam perang Badar, kita buat kemah kita kat sini. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ini wahyu ke ataupun ini idea daripada engkau? Nabi kata, this is my idea. Dia kata, ini aku punya idea. Sahabat kata, no, you letak dekat sini ya Rasulullah, bahaya. Kita letak kat depan. Nabi kata, ya tak ya juga. Maka sahabat bantah dan Nabi alihkan kemah tersebut. Sebab apa para sahabat berani bantah? Padahal itu Nabi tu. Sebab mereka tahu ketika itu Nabi bercakap sebagai seorang pemimpin tentera, bukan sebagai seorang Nabi. Kadang-kadang Nabi bercakap sebagai seorang suami. Ya tu, dia cakap sebagai seorang suami pada jadi isteri dia kata, ya Rasulullah, ini apa, ini wahyu daripada langit ke? Ini aku punya idea je. Bukan begini ya Rasulullah. Jadi sebab itu bila kita belajar ilmu hadis, bila kita belajar hadis-hadis Nabi, bahaya kalau kita tak ada ilmu tentang hadis Nabi. Kita fikir semua hadis kita kena ikut. Dah, bukan. Ada kadang-kadang hadis yang Nabi bercakap sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang dia bercakap sebagai seorang rasul. Yang dia cakap sebagai seorang rasul tu, itu tak boleh lawan. Itu kena ikut. Nampak tak? Bila dia bercakap sebagai seorang pemimpin, itu ijtihad dia. Ya. Contohlah Nabi kata apa? Nabi pernah bersabda, dia kata apa? Al-a'immatu min Quraisy. Nak jadi pemimpin itu mesti Quraisy. Kalau kita pakai hadis ni sampai sekarang, habis kita tuan-tuan. Menteri besar kita Quraisy je. Bukan Quraisy tu. Ya. Kita punya pemimpin kat Malaysia mana ada Quraisy? Tak ada. Habis itu Nabi kata, itu dia bercakap sebagai seorang pemimpin. Ketika itu dia nampak orang Quraisy ialah satu kelompok bangsa yang dihormati, mereka ada kepakaran dalam kepimpinan. Nabi pun beritahu gitu. Zaman itu. Tapi zaman sekarang mana boleh dah. Quraisy pun kita tak jumpa dah. Mana ada Quraisy kat ni?
Kan? Jadi dalam ayat ini Nabi Sulaiman kata apa? Mana dia burung hudhud? Saya tak nampak. Mana dia? Jadi dia bercakap sebagai seorang pemimpin tentera. Amkana minal ghaibin, ataupun dia ni dah hilang. Mana dia pergi? Jadi bayangkan tuan-tuan, seorang general cek, dia periksa barisan tentera dia, dengan penuh marah dia beritahu mana burung hudhud. Sepatutnya dia ada kat sini. Ya, la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Demi Allah, aku akan seksa dia. Aku akan berikan hukuman yang sepedih-pedihnya kepada dia. Sebab apa? Sebab dia hilang daripada pembarisan ini tanpa izin aku. Wah, nampak tu? Ya. Jadi kita pun tengok, takkan Nabi macam ni. Nah, dia bercakap sebagai seorang pemimpin tentera. Nampak tak? Bukan 24 jam seorang ahli agama tu kena lemah lembut. Betul tak? Kita pun tu, dahsyat ni. Bukankah dia Nabi? Ya, betul dia Nabi. Kan, macam saya lah kan. Saya ustaz kan. Bila saya mengajar tasawuf, lembutlah saya. Betul tak? Tapi kalau saya main bola, main rugby, takkan saya nak bawa jiwa ustaz tu. Jiwa ustaz ni pemurah, betul tak? Tiba-tiba saya dilantik jadi defender. Takkan saya nak pemurah pada striker. Silalah shoot. Kita ni kena pemurah. Shoot lah berapa banyak. Itu. Mana boleh. Saya jadi jiwa saya ustaz ketika saya mengajar, sekadar mendidik. Tapi bila you letak saya jadi defender, striker tu melambung saya buat. Tak? Mana boleh. Saya kena pertahankan saya punya kubu, betul? Macam itulah Nabi. Nampak tak? Ya, sebab itu ilmu hadis ni sangat penting untuk kita pelajari. Jadi kata dia, aku akan berikan dia seksaan yang pedih sebab dia hilang daripada barisan ini tanpa izin aku. Au ala azbahannahu, ataupun aku akan sembelih dia. Ini lagi keras. Ya. Dia keluar daripada izin aku akan sembelih dia bila dia balik. Nampak tak? Di sini menunjukkan ketegasan Nabi Sulaiman di dalam memimpin. Ya. Sebab apa tu? Sebab dalam memimpin ni kena tegas. Kalau tak tegas habis. Ya, tak tegas habis. Ya, kita tengok masa saya duduk di negara Arab, tuan-tuan, bila ada pemimpin-pemimpin yang tegas, orang Arab berdisiplin, macam Saddam Hussein. Rakyat dia takut dengan dia, berdisiplin orang Arab. Tapi bila Saddam Hussein dah tak ada habis. Semua juga Muammar Qaddafi. Muammar Qaddafi dia tegas itu. Sebab orang Arab ni dia tak boleh orang macam kita ni none kita tak boleh. Dia orang yang kasar. Ya, saya belajar, saya masuk universiti di negara Arab. Budak universiti ni, maknanya budak yang terpelajar, yang ni buat PhD, yang ni buat master, ni buat baccalaureate kan. Budak universiti, kitab semua kat sini ni. Jadi bila naik bas kita kena beratur sebelum bas datang. Bila bas datang saja dia lupa dia student universiti. Yang ni masuk ikut pintu, yang ni masuk ikut tingkap. Kita orang Melayu ni tengok aje. Yang masuk ikut tingkap tu, saya tengah buat PhD. Bidang apa? Fiqh dan usulnya. Yang ni yang panjang ikut belakang ni bidang tasawuf. Apa tu? Ini Arab. Arab ni dia kena orang yang betul-betul galang. Pimpin dia baru dia akan jadi. Begitu juga yang nak jaga binatang ni. Tentera Nabi Sulaiman bukan manusia, haiwan. Haiwan kalau kita lemah lembut dengan dia, tak jadi. Itu sebab kita tengok ketegasan dia. Tapi Nabi Sulaiman dengan manusia dia lain. Ni dengan haiwan ni. Ya, sebab tu mereka ini nabi-nabi ni dia hikmah. Dengan orang ini begini, dengan orang ini begini. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, setiap orang datang jumpa dia jawapan berbeza. Orang ni datang, ya Rasulullah, apa amalan paling baik? Amalan paling baik ialah kamu jaga mak kamu yang tua. Sebab apa? Sebab Nabi tengok dia culas jaga mak dia. Datang pula yang ni, ya Rasulullah, apa amalan paling baik? Amalan paling baik ialah kita berzikir banyak-banyak. Sebab Nabi tengok dia culas berzikir. Jaga mak rajin, berzikir malas. Nabi hikmah. Kan? Jadi dia kata apa? Aku akan sembelih dia. Au layatiyanni bisultanin mubin, ataupun dia datang membawa alasan yang jelas. Maknanya Nabi Sulaiman tegas-tegas dia pun dia ada sifat pemaaf. Kalau dia datang bawa alasan yang munasabah, aku akan maafkan dia. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Tak lama lepas tu
Burung hudhud pun sampai. Ya. Bila sampai tu dia tengok muka Nabi Sulaiman dah merah tu. Dia pun takut lah. Ya, takut dia tengok ini apa hal ni? Nak mengamuk ni. Dia berkata, ya Sulaiman, relax. Ya. Aku baru pergi di sebuah tempat yang kau belum sampai lagi. Nampak tu? Aku pergi ke sebuah tempat yang kau belum sampai. Kita tengok Nabi Sulaiman ni dia bergerak kan, dia bukan pakai jet peribadi tu. Pakai jet peribadi kena pergi airport Subang dulu. Betul? Oh leceh walaupun jet peribadi. Tu. Dia pakai apa? Dia pakai tikas mayang je. Duduk tu angin. Zam-zam ala kazam. Kan kita tengok cerita tu kan. Dia bergerak begitu ke sana sini. Tapi kata burung hudhud, Nabi Sulaiman, relax. Jangan marah-marah. Saya datang daripada sebuah tempat yang kau tak pernah pergi. Jadi tengok tak? Hudhud ni dia pandai nak menarik Nabi, perhatian Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman mana tempat dia tak pernah pergi. Kan? Wajituka min Saba'in. Aku datang dari sebuah negeri namanya negeri Sabak. Sabak ni di mana? Sabak ni letaknya di Yaman. Nabi Sulaiman duduk di mana? Nabi Sulaiman duduk di Palestin. Bayangkan daripada Yaman ke Palestin naik kapal terbang. Jauh tu, dekat 2 jam lebih, 3 jam baru sampai. Tapi burung hudhud Allah Ta'ala bagi karamah dekat dia. Dia pergi dekat Yaman, dia sampai. Nampak tak? Ini kerja Allah. Sebab itu kita tengok masa Nabi Sulaiman arahkan tentera dia, siapa boleh bawa istana Balqis daripada Yaman bawa ke sini. Datang jin Ifrit, dia kata apa? Ya Nabi Sulaiman, saya boleh. Macam mana? Engkau duduk sini, engkau beralih je kerusi sana, dia punya singgahsana dah sampai sini dah. Hebatnya. Angkat singgahsana tu, tuan-tuan biasa tak pindah rumah kat kampung. Rumah kampung yang kita angkat ramai-ramai tu kan, bukan jauh pun, sini ke situ je 3 jam pun angkat. Betul tak? Ini singgahsana Maharani Balqis. Kata jin Ifrit apa dia? Tuan duduk sini, beralih kat kursi sana, dah sampai dah. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang soleh. Dia kata apa? Ya Nabi Sulaiman, saya boleh buat cepat daripada itu lagi. Macam mana? Tuan tutup mata, buka dada dah. Laju tu. Tutup mata, buka dada. Kita tengok macam mana. Itulah kekuasaan Allah. Allah bagi karamah kepada orang-orang yang soleh. Ya, karamah ni apa dia? Karamah ni perkara-perkara yang mencari adat yang luar daripada kebiasaan. Nampak tak? Ya. Jadi burung hudhud, karamah dia apa dia? Dia terbang ke Yaman, balik ke Palestin sekejap masa dia. Sekejap dia sampai. Ya. Wajituka min Saba'in bina'ba'in yakin. Aku datang daripada negeri Sabak dan aku bawa satu berita yang 100% betul. Nampak tak? Ya, yakin tu artinya apa? Yang 100% betul, tak ada tipunya. Maknanya aku pergi sana ni bukan pergi terbang melancong, bukan. Aku pergi sana buat tinjauan, buat risikan, dan maklumat yang aku dapat ni maklumat yang sudah ditapis memang tepat. Maknanya dia pergi sana bukan main-main. Nampak tak? Kalau tidak dia tak berani cakap saya bawa berita yang yakin, berita yang betul-betul tepat. Makna dia pergi sana tu memang dia bukan main-main. Makna company ajak hantar dia 3 hari. 3 hari kerja gila-gila punya. Bukan 3 hari 2 hari duk melancong, beli tu beli ni, hari yang ketiga baru kelang kabut nak buat kerja. Bukan. Balik sini bawa berita yang lebih kurang aja. Tak. Ini dia kata saya datang bawa berita yang 100% betul wahai Nabi Sulaiman. Jangan marah. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Apa kata dia? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Dia kata, wahai Nabi Sulaiman, aku telah buat risikan putri Sabak ini. Dia ni seorang putri, seorang perempuan yang mana dia memiliki kerajaan yang sangat hebat. Ya. Wa utiyat min kulli syai', dan diberikan kepada dia segala-galanya. Maknanya apa saja keperluan sebagai seorang pemimpin ada pada dia. Nampak tak? Mana kerajaan dia itu kerajaan yang besar, yang hebat, yang sempurna. Sebab apa saja yang dia nak ada kat situ. Nampak tak? Walaha arsyun azim, dan dia ada singgahsana yang sangat hebat. Istana dia hebat, singgahsana dia hebat, kerajaan dia hebat, rakyat dia hebat. Kata burung hudhud. Nampak tak? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams.
aku mendapati ya puteri tersebut dan kaum dia, rakyat dia, mereka semua sujud kepada matahari. Ini berita yang burung hudhud bawa. Burung hudhud bukan pergi sana buat urusan ekonomi, bukan nak cari pelabur-pelabur asing, bukan. Itu dia pergi sana, dia jalankan satu misi penting. Apa dia? Mencari orang-orang yang sesat di atas dunia ini. Tiba-tiba dia dapati Puteri Balqis ini orangnya bagus, cerdik dalam urusan duniawi, tetapi tidak cerdik di dalam menyembah Tuhan yang esa. Dia sembah matahari, wahai Nabi Allah Sulaiman. Min dunillah, dia sembah matahari, dia tak sembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitan, tapi dia jadi begitu tu, aku yakin syaitan telah menipu dia. Sebab apa dia kata gitu? Sebab Puteri Balqis ni dia seorang pemerintah yang sangat cerdik. Kalau tidak masakan dia boleh bangunkan negara dia yang begitu hebat. Nampak tak? Maknanya dia ni orang akal besar, tapi dalam masalah ibadah syaitan dah tipu dia. Maknanya ada ruang untuk kita dakwah dia. Sebab dia ni orang cerdik. Orang cerdik ni mudah kita nak cakap dengan dia. Betul tak? Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Aku kalau berdebat dengan orang cerdik, aku menang. Kalau berdebat dengan orang bodoh, kalah aku, kata Imam Syafi'i. Ya betul? Naknya orang cerdik ni kita mudah bicara. Ya. Jadi kata Nabi, kata burung hudhud, dia ni hebat kerajaan dia. Orangnya cerdik, tapi sayang bila pergi sembah, dia pergi sembah matahari. Maknanya ruang dakwah tu kita boleh masuk. Ya. A'malahum fasaddahum anis sabil wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil, dan syaitan telah menyekat mereka untuk mendapat jalan yang benar. Jadi ini kerja syaitan, wahai Nabi Sulaiman. Kesian mereka itu telah ditipu oleh syaitan, padahal mereka cerdik. Maknanya burung hudhud telah minta daripada Nabi Sulaiman supaya menghantar pasukan yang dapat menyelamatkan Puteri Balqis daripada terus sesat. Sebab apa? Sebab dia ni sesat bukan kerana dia tak pandai, tapi kerana syaitan telah menyesatkan dia. Ya, jaga-jaga tu. Ya, di sini menunjukkan apa? Betapa pandainya syaitan dalam menyesatkan orang. Orang secerdik Balqis tu pun boleh jadi sesat. Ya, patutnya dia orang cerdik kan, dia boleh mentadbir negara. Mentadbir negara ni bukan senang tuan-tuan, susah. Kan? Macam-macam benda dia kena tahu, macam-macam benda dia boleh fikir. Semua tu dia boleh handle. Tapi bila sembah Tuhan, dia pergi matahari. Nampak tak? Macam orang Jepun lah kan. Jepun apa benda dia tak pandai, semua dia pandai. Ya, dia pandang taik lembu boleh bertukar jadi duit. Betul tak? Ini hebatnya Jepun. Dia pandang tupai dia boleh tukar jadi duit. Hebatnya dia. Tapi bila waktu semayang, cari matahari. Padahal 7 PhD tu, kepala botak, rambut nak tumbuh pun tak sudi, punya banyak dia membaca. Betul? Tengok cermin mata dia tebal tu, punya banyak ilmu dia. Rambut nak tumbuh pun tak sudi sebab ilmu terlampau banyak. Tapi bila waktu semayang, cari matahari. Ya Allah, orang Jepun. Betul? Apa kata hudhud? Wahai Sulaiman, dia ni cerdik, tapi dia kena tipu dengan syaitan. Makna kita pergi sana, kita kena twist sikit aja otak dia tu. Sebab dia ni mudah berfikir. Nampak tak? Jadi burung hudhud bagi maklumat terperinci kepada Nabi Sulaiman. Fahum la yahtadun, mereka itu tidak dapat petunjuk ke jalan yang benar. Sebab syaitan ni kerja dia, benda tak elok dia akan hiaskan jadi elok. Itu Puteri Balqis terperangkap dia. Ya. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Di sini burung hudhud menampilkan kepahaman dia tentang ilmu tauhid. Jaga hudhud ni, walaupun dia burung yang masuk pulapol. Dia masuk pulapol, dia masuk ada kursus akidah dia. Sebab dia tahu kerajaan Nabi Sulaiman ni kerajaan yang membawa akidah Islam. Jadi sebagai tentera dia telah dilatih dengan ilmu akidah. Tengok dia boleh ulas tentang ilmu akidah. Apa dia? Alla yasjudu lillah. Mereka itu dia tak sujud kepada Allah. Allah yang mana? Allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Allah yang menurunkan hujan daripada langit dan juga daripada bumi. Nampak tak? Ini
Hud dia tahu ilmu tauhid. Sepatutnya dia sembah Allah ni. Dia pergi sembah matahari. Buat apa? Matahari boleh buat apa? Kan? Segala yang di langit, segala yang di bumi yang keluar tu semua kerja Allah, bukan kerja matahari. Matahari itu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab apa Hud tahu matahari itu bukan Tuhan? Sebab matahari dia kalah dengan bulan. Betul tak? Dia kalah dengan bulan. Bila bulan keluar, matahari dah tak ada. Kalau betul engkau Tuhan, bertahankanlah diri engkau. Jangan pergi mana-mana. Ni dah pukul 7 malam dah hilang dah dia. Bulan pula jadi tokek. Itu. Bila bulan jadi tokek, besok pukul 7 pagi bulan hilang, matahari pula naik. Dua-dua bukan Tuhan. Sebab tu Nabi Ibrahim dia berdebat dengan kaum dia kata apa? Ya Ibrahim, matahari ni Tuhan kami. Kata Nabi Ibrahim, kau tunggu besok. Kau tunggu kalau dia Tuhan pukul 7 dia akan tetap ada. Bila 7 malam matahari pun hilang. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan apa? Kalah dengan bulan. Kaum Nabi Ibrahim kata apa? Bulan tu Tuhan kami. Tak apa. Kita tunggu 7 pagi besok. Tunggu 7 pagi besok, bulan pula hilang. Ini Tuhan apa ni? Macam biskut lah Tuhan kau. Kejap ada, kejap tak ada. Ini Tuhan apa? Tuhan ni dia kena kekal abadi, betul tak? Hud dia faham ilmu tauhid. Dia kata apa? Ya Sulaiman, mereka ni dah kena tipu dengan syaitan. Dia sembah matahari. Matahari tu bukan Tuhan. Nampak tu? Profesor Jepun pun kalah dengan Hud. Jangan main-main. Ya. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma yulunun. Allah ini dia tahu benda yang kau sembunyi dan benda yang kau zahirkan. Nampak tu? Ini ilmu tauhid ni. Menunjukkan betapa pentingnya Nabi Sulaiman dia memastikan setiap staf dia faham ilmu tauhid. Ni jarang bos-bos kita nak pastikan benda ni. Itu. You tak boleh naik pangkat selagi tak khatam sifat 20. Itu. You khatam sifat 20, I naikkan you pangkat lagi sikit. Bos, saya kerja bagus bos. Betul, you kerja bagus. Tapi kalau akidah tak kuat, tak bagus. Itu. Saya lama dalam penjara tuan-tuan. Saya jumpa budak-budak yang kat dalam tu bukan calon-calon orang. Semi mata tebal, biji mata pun tak nampak. Tengok you habis mana? Saya bidang IT gitu. Ni duduk lama ni dalam ni buat apa? Buat PhD Ustaz. Afzal, saya curi duit orang Ustaz. Saya pandai komputer, pandai itu mana ni. Pendeposit ni dia masuk duit dalam bank, saya ambil setiap seorang 1 sen je Ustaz. Kalau 1 juta sudah berapa saya dapat? Kerja baru 3 tahun sudah pakai Porsche. Kan? Sebab apa tu? Pandai tak kerja, tapi akidah tak kuat. Akidah tak kuat. Nampak tak? Dia akidah ni kalau kuat tuan-tuan, dia akan mempengaruhi tindak tanduk kita. Sebab tu Nabi Sulaiman pastikan tentera dia semua hebat ilmu akidah. Itu akidah ni hebat. Itu kalau kita kuat ilmu akidah, semua akan jadi baik. Ya, akidah. Sebab tu kekuatan Islam ni pada akidahnya. Pada akidahnya. Tuan-tuan tengok ya. Kalau staf kita dapat hayati akidah Islam, hebat ya. Tak adalah yang tengok bola sampai pukul 3 pagi, besok pergi beli surat MC. Tak ada. Mustahil dia akan buat gitu. Kan? Tak akan berlaku lah. Berlaku pada Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni tuan-tuan, dia pergi mana tau? Dia pergi jalan dekat padang pasir. Dia minum air botol ni. Lama-lama air botol dia habis. Dia pun cari sampai 11 tak ada kat padang pasir. Cari. Nampak ada budak tengah mengembala kambing. Dia kata ini Muhammad ni mesti ada air punya lah. Dia pergi jumpa, "Dik, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada air tadi. Abang dah harga dik, panas hari ni. Itu abang punya air botol pun dah habis." Apa kata budak gembala tu? Dia kata, "Bang, sorry bang, saya hari ni tak bawa air bang." "Apa pasal?" "Saya puasa hari ni." "Mak ai. Tengok mat sampai je pakai macam mat rock yang kau puasa hari ni." Padahal Anas bin Malik ni sahabat Nabi ni tu. Janggutnya sorban ni. Ini mat grab aja ni. Itu jaga kambing, jaga lembu ni. Kau puasa? "Saya puasa hari ni bang." Anas bin Malik kata, "Ya, kau ni puasa lah." Dia kata, "Tak apa, aku nak test imam budak ni." "Kau puasa ni?" "Puasa." "Apa pasal kau puasa?" "Saya puasa di hari yang panas ni supaya kubur saya jadi sejuk." Anas bin Malik rasa tercabar sebab dia sorban dia besar, dia pun tak puasa. Ini budak ni
pakai jin pun terbuka lutut tu, tapi puasa. Wah, Anas bin Malik rasa macam tercabar. Aku ni ustaz untuk dia pula puasa. Tak apalah dek, apa yang ada pada kau? Kalau abang nak minum susu, saya boleh perah ke abang. Air tak ada bang. Tak apa, susu pun susu lah. Budak tu perah lah susu kambing, bagi Anas bin Malik minum. Anas bin Malik fikir, budak ni kalau tengah hari buta pada padang pasir dia puasa, ini iman dia mesti mantap punya ni. Aku nak tanya tengok, betul ke? Dia kata, dek, abang dah minum susu dek, tapi perut lapar dek. Kita sembelih seekor dek. Kita sembelih seekor, kita bakar je tu. Aku pandai bakar. Itu kita sembelih. Kata budak ni, bang, tak boleh lah bang. Kalau abang nak minum susu boleh. Sebab apa? Sebab kambing ni bang, dia ada tuan dia. Saya ambil ngupah je, upah kepala kambing. Jadi tuan kambing kata, kalau nak minum susu, kau perahlah banyak mana pun. Tak ada pula dia kata boleh sembelih. Jadi kalau dia kata boleh, saya sembelih. Tapi dia kata boleh susu, saya tak berani bang. Alah, kau relax lah dia. Tuan kambing kau dekat bandar. Sekarang ni kita berdua je kat bandar pasir ni, siapa tahu. Lepas kita sembelih, kita tanamlah kaki kambing tu dalam-dalam 15 meter ke dalam. Tak nampak dia. Engkau kenyang, aku pun kenyang. Kata budak ni, bang, memanglah tuan kambing tak nampak bang, tapi yang atas tu nampak bang. Itu, yang atas tu nampak. Ya besok akhirat, besok nak jawab apa? Anas bin Malik kata, akidah kau memang mantap. Dia peluk budak tu. Nampak tak? Akidah akan menjadikan seorang staf itu jujur dan berdedikasi. Tahu tak? Dia CEO. Dia CEO. Betul? Sebagai CEO ni, semua orang buat untuk dia lah kan. Tiba-tiba hari tu CEO kerja lebih, balik lambat. Bila balik lambat, tengok aircon, ada satu aircon tak tutup. Betul? Ada satu lampu tak tutup. Agaknya tuan CEO nak padamkan tak agaknya. Ataupun dia ambil gambar, besok dia bebel, ni siapa punya kerja tak buat ni. Kalau tuan CEO beriman pada adanya syurga, setiap kebaikan akan dibalas syurga, dia akan lupa dia CEO. Yang penting aku buat kebaikan, padam aircon ni, padam lampu ni. Aku CEO ke, aku tukang bancuh kopi ke, itu kerja lain. Yang penting aku diajar oleh agama, buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka. Nampak tuan-tuan? Sebab itu Nabi Sulaiman, dia pastikan tentera dia memang hebat akidah. Nampak tak? Tu yang dekat Palestin tu, apa pasal tak lari tu? Kenapa tak lari tu? Padahal, kalau kita lari betul ya? Kita sepadan terbuka, lari ke Thailand atau lagi ke Singapura. Malaysia orang bom, mereka tak lari. Sebab apa? Sebab mereka ada satu akidah yang diajar oleh Nabi. Apa dia? Anak-anak saya yang belum balik, kalau meninggal dunia, Allah kata, Nabi ajar mereka ni akan jadi pelayan-pelayan dalam syurga. Mereka ni akan panggil bagi syafaat kat mak bapak dia besok di akhirat. Itu yang anak dia pergi fi sabilillah. Mana-mana anak-anak kita yang mati syahid kerana mempertahankan agama dan tanah air, dia mati syahid. Seorang lelaki yang mati syahid, dia boleh bagi syafaat kepada 40 orang keluarga dia. Sebab itu dia beriman benda ni. Anak dia mati syahid, orang ucap takziah. Ni takziah apa pula ni? Tahniah, bukan takziah. Sebab anak aku ni dia sudah syahid, besok akhirat dia boleh bagi 40 syafaat kepada keluarga dia. Saya, isteri saya, Pak Ngah, Pak Long, seronok. Itu baru satu. Kalau saya boleh bagi anak saya 3 orang mati syahid, berapa saya dapat? Nampak? Akidah tersebut menjadikan mereka sangat kuat dekat Palestin. Nampak tu? Sebab tu penting akidah ini. Ya, jadi Nabi Sulaiman dia didik burung hudhud dengan akidah yang mantap. Innahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Lagi sekali, iaitu burung hudhud kata apa? Allah itu tiada Tuhan melainkan dia. Dialah Tuhan pemilik aras yang agung. Ya. Jadi Nabi Sulaiman pun tengok, wah hebat akunya burung hudhud ni tu. Ya, memang layak engkau jadi menteri luar negara. Itu pergi cari maklumat sana sini, rupanya adil rupanya. Itu orang macam ni lah tuan-tuan, kalau kita hantar ke luar negara buat tugas, agaknya amanah tadi, mana itu dia makan nasi lemak sepiring aja. Itu dia tak adalah order itu order ini, tak apa, bukan kita bayar kerajaan, bayar bedal aja, makan sikit akhir sekali membazir. Kan? Ini orang yang tak ada akidah. Tapi kita pegawai yang ada akidah, tak berani kita, jangan oi.
Walaupun semua kerajaan bayar, tapi semua akan ditanya di Allah ni. Kalau kita cukup dengan minum air sirap secawan, mengapa kita nak order air Bandung lagi? Ni air sirap, air Bandung, air tu, air ni. Tak apa, free. Inilah tiba masanya. Orang ada akidah dia takkan buat macam tu. Sebab apa? Sebab nanti Allah Ta'ala akan tanya ke akhirat. Tak berani dia, betul ya? Dia balik sini ada lebih lagi bagi kat bos. Saya belanja lah RM30. Saya buat, kita orang bagi 700 suruh perhabiskan. Tak boleh bos. Kami belanja RM30 sekeperluan. Saya belanja lebih, nanti Allah tanya akhirat besok macam mana. Bos kata, kau boleh jadi CEO lah. Kalau kau jadi CEO, duit tak hilang lah macam ni. Itu. Ya. Saya pernah jumpa staf dekat zakat. Saya dulu kan kerja kat zakat. Ada staf kita yang macam tu. Pening kepala bos. Kau ni lebih baik daripada malaikat lah. Ya. Ya. Baik. Jom kita tengok lagi. Nabi Sulaiman pula, dia orang yang hebat. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kata Nabi Sulaiman, Hud, engkau cakap apa pun aku bukan percaya 1% pun cakap engkau. Aku akan cek balik apakah maklumat yang kau cakap ni betul ataupun tidak, ataupun kau ni bohong. Kita tengok Nabi Sulaiman, burung hurhud dah tunjukkan dia punya kehebatan akidah dia, betul tak? Tapi Nabi Sulaiman sebagai seorang Muslim, no. Aku diajar oleh agama aku, apa juga maklumat aku kena pastikan dia betul atau tidak. So aku dah terima laporan daripada engkau. Ini aku tanda tangan, cop terima. Cop terima ya. Tapi aku akan pastikan bahagian risikan aku, tengok adakah maklumat kau bagi ni betul atau tidak. Yang ini yang tak ada pada kita hari ni. Betul tak? Kita hari ni dapat apa maklumat dalam telefon, semua lekas percaya. Betul? Tengok Ustaz Uda beli loteri. Astagfirullah, dia ngajar Quran dekat tempat kita. Tengok ni gambar dia. Memang betul pun tangan saya dalam kaunter kedai jual loteri. Tak sangka Ustaz Uda ni. Kita semua kena tipu. Padahal saya pergi kedai loteri tu, hari tu hujan. Hujan lebat, saya tak tahu nak berteduh kat mana. Tengok-tengok dekat situ saja boleh berteduh. Saya pun berteduh lah kejap. Saya tak tahu pun itu kedai loteri. Ya tu, saya berteduh. Tiba-tiba kawan saya lama dulu datang jumpa. Engkau kat mana ni? Minta nombor telefon. Nak minta nombor telefon, bateri saya mati, bateri dia pun mati. Saya kata, alah, macam mana kita punya telefon dua-dua mati ni? Tak apa. Pergi minta dekat budak kaunter tu pensil yang kita salin. Saya pun, dek, ada pensil dek? Ada ustaz. Dia panggil ustaz kat saya. Padahal dia jual loteri. Saya pun pergi ambil. Masa saya ambil tu, ada orang lalu. Cap, dia tangkap. Tangan saya dalam kaunter loteri. Dia orang pun viral. Tengok ustaz tu cakap pandai tapi main loteri. Orang percaya tak? Orang tak beriman dia percaya. Tak sangka. Tu, make kita viral kan. Habis dia viral. Sekejap masa sampai kat Perlis dah. Sekelip mata sampai kat UK. Kawan kat UK telefon, Ustaz, kau ni buang terbiat ke? Kau gaji kau tak cukup ke main loteri ni? Bila pula aku main loteri? Ni gambar kau ni. Gambar kau tangan dalam kaunter ni, kau bayar nombor berapa kau beli ni? Saya kata, astagfirullahalazim. Saya tak beli loteri, saya pinjam pen nak tulis nombor telefon kawan. Tapi gambar telah tersebar satu Malaysia. Agaknya siapa yang akan menanggung dosa tu? Tahu tak? Orang yang tangkap gambar, yang menyebarkan dan tukang sebar, semua tanggung dosa. Ustaz, kalau kami minta maaf boleh tak? Boleh minta maaf. Itu. Tapi itulah ibarat engkau ambil bulu ayam tu engkau ambil, kau tebarkan dekat padang pasir. Angin pun tiup. Sekarang ni kau pergi kutip balik bulu ayam tu. Ya, gitu. Kita fitnah orang, kita minta maaf pun, tapi air muka dia dah jatuh. You buat dekat orang hari ni, besok orang Allah Ta'ala buat kat you macam tu. Buatlah. Sebab itu jangan kita suka bermain fitnah. Jangan jadi orang yang besok bankrupt di akhirat nanti.
Nabi Sulaiman kata apa? Hud, walaupun kau ni cakap macam ustaz, Hud macam ustaz dah cakap ni, betul tak? Akidah Islam gini-gini, tapi aku tetap tak percaya, kata Nabi Sulaiman. Sebab apa? Alah, lidah tak bertulang, ustaz bohong juga. Nabi Sulaiman dia faham benda ni. Kan? Dia kata apa? Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Aku akan cek balik. Engkau cakap ni betul ataupun tidak, ataupun kau ni bohong. Quran tak cerita bagaimana Nabi Sulaiman pastikan maklumat yang dia dapat tu betul. Tapi kita tengok Nabi Sulaiman buat kerja. Sekelip mata saja tuan-tuan, Nabi Sulaiman pun dapat tahu daripada bahagian lain, tuan, apa yang Hud sampaikan tu betul, kami dah cek lah. Betul tak? Nabi Sulaiman kan tentera dia ramai. Bila maklumat tu tepat saja, Nabi Sulaiman terus gunakan benda tu untuk bertindak. Sebab apa dia bertindak cepat? Sebab ini dakwah. Puteri Balqis berada dalam keadaan sesat. Sebagai orang mukmin, kita kena cepat selamatkan orang yang sesat. Dia tak tunggu dah, kita tak perlu, dia tak tunggu dah. Tengok ni, dia kata apa? Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Terus Nabi Sulaiman arahkan burung Hud. Dia kata apa? Idhab bi kitabi, engkau ambil aku punya surat ni, pergi hantar dekat Balqis sekarang juga. Nabi Sulaiman bertulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Engkau masuk Islam ataupun aku datang jumpa kau. Itu ya. Dia pun ambil kat burung Hud. Burung kau letak kat paruh kau pergi terbang dekat Yaman sekarang ni, hantar surat ni kepada dia cepat. Nabi Sulaiman tidak suka bertangguh dalam kerja dakwah. Sebab Puteri Balqis ni kalau dia lapar, kita boleh tak apa. Ini dia sedang sesat. Kita orang mukmin kena selamatkan cepat orang yang sesat ni. Nampak? Ya, ada dia bebel kita viralkan kesesatan dia. Tak ada, terus bertindak. Bertindak terus. Engkau bawa kitab aku ni, hadza fa'alqih, dan engkau gugurkan kepada dia. Bawa, tengok dia, jatuhkan surat tu. Ya. Summa tawalla anhum, kemudian engkau tinggalkan mereka. Tapi tinggalkan mereka, jangan terus balik. Ada satu lagi operasi yang kau buat. Apa dia? Fanzur madza yarji'un. Engkau perhatikan apakah yang mereka buat. Nampak tak? Apakah tindak balas mereka bila mereka baca surat aku tu. Jadi nampaknya burung Hud ni bukan calang-calang pegawai ni. Nabi Sulaiman pun membagi arahan yang begitu jelas. Ya, Hud dengar, baik tuan, saya akan jalankan tugas ini. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Tuan-tuan cuba lihat ayat yang ke-28. Cerita Nabi Sulaiman kata, Hud, hantar surat aku ni kepada Balqis sekarang. Ayat 29, terus Quran kata apa? Puteri Balqis pun berkata kepada menteri-menterinya, ya, wahai menteri, ya tu, dihantarkan kepada aku surat, dan surat ini sangat mulia. Kita tengok ya, cepatnya. Ada. Di sinilah bezanya cerita Quran dengan novel. Betul tak? Kalau novel kan, maka Hud pun membawa surat tersebut, kan, merentasi padang pasir yang panas dan gersang. Angin yang bertiup bagaikan memahami tugasnya. Itu kan, itu cerpen, betul tak? Cerpen ni dia main bahasa. Sebenarnya cerpen tu buku dia tebal ni, isi dia sikit je. Dia main bahasa, betul tak? Sang cengkerik berdayu-dayu bagaikan mengetahui segala derita yang aku alami. Padahal sikit aja. Quran bukan cerpen. Cerita dalam Quran ialah untuk mengambil pengajarannya. Sebab itu dia direct to the point. Nampak tak? Tuan-tuan suka dengan orang yang jenis macam mana? Saya ada tu kawan macam ni, dia ajak saya keluar. Penting ni ustaz. Apa pentingnya? Dia cerita sana sini, sejam dah tu. Kau ni sebenarnya nak cerita apa? Sebenarnya aku nak pinjam duit ustaz. Cakap lah. Ini harga barang naik lah, itu ni cakap lah. Aku banyak kerja ni. Direct to the point lah. Banyak kerja lain ni. Ya. Jadi Quran ajar kita macam tu. Ini bukan buku cerita. Walaupun dalam Quran ada cerita, tapi Quran bukan buku cerita.
Quran ialah satu buku yang nak memberi nasihat kepada manusia. Sebab tu dia direct to the point. Kata Nabi Sulaiman, Hudhud, bawa aku punya surat ni hantar kepada Balqis. Kemudian kau perhatikan apa mereka buat. Balqis pun kata apa? Ya ayuhal mala'u, wahai menteri-menteriku. Itu. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku ni telah dihantar kepada aku satu kitab yang sangat mulia. Di sini tuan-tuan kita dapat belajar banyak ilmu. Apa dia? Pertama sekali, Puteri Balqis ni walaupun dia raja besar, tapi dia seorang yang demokratik. Nampak tak? Dia berbincang. Padahal dia boleh buat keputusan tu, dia tetap panggil memanda-memanda menteri dia. Panggil Ahmad Nispu semua tu. Jadi memanda menteri dia. Better dapat satu surat ini. Tapi surat ni bagus. Nampak? Ada tak dia kutuk surat tu? Tak ada. Inilah orang yang bijak. Kan? Inilah dia tengok. Inilah surat ni baik ni. Apa dia? Surat ni kata apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini daripada seorang raja namanya Sulaiman. Baik. Puteri Balqis kenal tak Nabi Sulaiman ni? Kenal. Dia kenal sebab government tu dia kenal lah. Sulaiman ni kerajaan dia dekat Jerusalem. Dia ni jangan main-main. Dia ada tentera 3. Tentera kita manusia je. Dia haiwan pun tentera dia. Nampak tak? Maknanya Balqis ni dia menghargai kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan dia kata apa? Surat ini daripada Sulaiman, dan dia telah mulakan surat dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Inilah satu-satunya ayat Bismillah yang disepakati oleh ulama, dia adalah ayat Quran. Ayat ni. Adapun tuan-tuan jumpa Bismillah yang di awal Quran tu, itu bukan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang mana itu Quran? Qul huwallah tu Bismillah tu bukan itu. Dalam Fatihah itu ikhtilaf ulama. Ada ulama kata Bismillah dalam Fatihah tu dia ialah ayat Quran. Sebab itu siapa tak baca Bismillah masa baca Fatihah tak sah semayang dia. Ini ikut mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Maliki dia kata dah Bismillah dalam Fatihah pun bukan ayat Quran. Ayat Qurannya alhamdulillah. Sebab tu kita semayang dengan orang Maliki, di mana ada baca Bismillah? Itu. Dia terus Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab pada dia itu bukan Bismillah. Tapi Bismillah dekat dalam suratul Naml ini memang diterima sepakat oleh ulama, dia adalah ayat Quran. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman mulakan surat dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Apa kata Nabi Sulaiman? Tengok. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Aku beri amaran pada engkau wahai Balqis, jangan kau sombong takabur dengan aku. Ya. Wa'tuni muslimin, dan hendaklah engkau menyerah diri. Datang jumpa aku dalam keadaan menyerah diri untuk jadi orang Islam. Dakwah Nabi Sulaiman. Ya. Baik. Kita semakin panas ni, tapi jam semakin menghampiri waktu untuk ditamatkan, ya. Tak apa, tuan-tuan boleh dengar lagi sambungan ceramah ini hari Rabu pukul 9 malam di IKIM, ya, 91.50, ya. Walaupun tuan-tuan sedang melayari 87.90, ya, ataupun tuan-tuan sedang melayari 96.70, tapi pada pukul 9 malam pantaulah 91.50. Sekejap je, lepas tu baliklah semula kepada 96.70. Itu. Ya. Untuk kita dengar sekejap kuliah-kuliah agama ni dalam radio, ya. Baik. Sikit lagi lah. Bagi saya 2-3 minit lagi, ya. Nabi Sulaiman tu beritahu kepada dia. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Kata Balqis, wahai menteri-menteriku, tolong bagi pandangan sikit macam mana ni. Dia ni raja yang hebat ni, jangan main-main. Dia ajak kita supaya serah diri dekat dia, masuk agama dia. Tolong bagi pandangan sikit wahai memanda menteri. Kita nak ikut ke tak ikut ni? Ya tu. Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashhaduni. Aku ni seorang raja, aku tak suka buat satu keputusan sebelum aku bermesyuarat dengan kamu. Nampak?
Bagaimana Balqis, patutlah tuan-tuan, Balqis ni kerajaan di kerajaan yang hebat. Sebab apa? Sebab dia sangat mengutamakan syura, pemesyuaratan dalam perkara itu. Dia takkan buat keputusan sendiri. Ya. Qalu, kata memanda menteri, nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Wahai Puteri Balqis, nak takut apa itu? Kita punya tentera ramai, kita ada kapal terbang supersonik, kita ada kata menteri, dia kata, Tuan Puteri Balqis, kalau Sulaiman nak perang, kita sudah sedia untuk perang. Jangan takut. Tentera kita ramai, kita punya peralatan pun cukup, kita boleh lawan Nabi Sulaiman. Jangan bimbang. Ini kata pandangan menteri-menteri dia. Baik. Apa kata wal amru ilaik, namun begitu wahai Balqis, keputusan tetap di tangan kau. Kami menteri hanya bagi pandangan saja. Fanzuri madza ta'murin, maka kami dengar patuh apa saja arahan kau. Kalau nak perang, kita punya tentera sudah siap. Tapi pandangan engkau ialah keputusannya. Ya. Qalat, kata Puteri Balqis. Balqis ni tuan-tuan, dia seorang perempuan, ya. Jadi orangnya lembut. Dia kata memanda menteri, apa pasal nak cakap pasal perang pula ni? Itu surat dia simple aja, bismillahirrahmanirrahim. Dia ajak kita beriman dengan Tuhan dia, apa pasal nak perang pula? Itu. Ya, engkau tahu tak? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alul izzatan ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun. Wahai memanda menteri, engkau tahu tak perang ni apa dia? Perang ni kalau kita kalah, mereka akan masuk negeri kita dan mereka akan rosakkan kerajaan kita. Orang yang mulia daripada kerajaan kita akan jadi hina nanti. Kau suka ke perang? Maknanya Puteri Balqis ni tuan-tuan, dia satu puteri yang tak suka pada peperangan. Begitulah Islam. Islam tak suka pada perang ni tuan-tuan. Ya. Walaupun tuan-tuan ada selendang hitam, selendang putih, ijazah tongkat lagi, pedang lagi, Islam tak sukalah perang-perang ni. Cuba tuan-tuan tengok ya. Ketika perang Badar, ini tentera Islam, ni tentera kufar, dan nak berperang ni. Nabi dah cabut pedang, sahabat pun dah cabut pedang, nak bertembung aja. Nabi kata apa? La tatamannau liqa'al adu, wahai sahabat-sahabatku, jangan kamu suka sangat bertembung dengan musuh. Mintalah keamanan. Nabi dalam keadaan nak bertembung tu, Nabi ajak sahabat, kita lebih cintakan kedamaian daripada peperangan. Bila perang ni tuan-tuan, ya Allah, saya ada adik angkat saya duduk di Andalas, seorang Palestin. Malam tadi pukul 1 malam dia call saya. Dia kata, Ustaz, isteri saya, mak dengan ayah dia baru sekejap tadi syahid, Ustaz. Rumah mereka hancur, adik lelaki dia ada dekat bangunan bawah, kren angkat batu tak jumpa lagi, ada kat dalam tu. Mak bapak dah meninggal ni, isteri dia tak tahu lagi ni. Mak ayah dah syahid dekat Palestin. Dia kata, aku ni tak tahu macam mana nak beritahu isteri aku bahawa mak ayah dia telah terkorban dekat Palestin. Ya. Jadi perang ni bukan mudah. Sebab tu kita orang Islam, kita cintakan kedamaian. Kita tak suka peperangan. Perang itu ialah nanti, itu yang terakhir sekali. Bila dah tak ada keputusan apa, baru kita perang. Ya. Tapi tak bermakna apa yang Hamas buat tu tak betul. Betul tak? Kerana ialah Israel ni dia tak boleh diajar dengan mesyuarat, betul tak? Sebab mereka ni khianat kepada setiap perjanjian. Mereka itu hanya boleh dididik dengan muncung senapang, betul? Baru mereka akan jadi baik, ya. Tapi orang Melayu macam kita ni jangan. Kita orang Melayu kan Melayu, kan? Jadi kita ni boleh dididik dengan kata-kata hikmah. Orang Melayu hati lembut, itu. Jadi tak perlu pada perang-perang lah. Ya, kita perlu dengan dakwah, kita perlu dengan pujukan mesra, belayan kasih sayang, insya-Allah orang Melayu boleh jadi baik, ya. Ini pandangan Puteri Balqis, saya sokong. Baik. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kata Puteri Balqis ginilah. Aku tengok Sulaiman ni bagus orang dia. Dia ajak kita ikut agama dia. Bagus. Tapi nanti dulu kita test dulu dia ni. Kita test dulu, tengok adakah dia ni pemimpin yang baik. Macam mana nak test? Memanda menteri, siapkan hadiah-hadiah yang mahal-mahal, hantar kepada Sulaiman. Dia ajak kita ikut agama dia. Bagus. Tapi cuba hantar hadiah, tengok tutup tak mulut dia. Kalau kita hantar hadiah, dia tutup mulut,
Itu bermakna dia tak bagus. Nampak tak? Rupanya Puteri Balqis dia cuba nak rasuah Nabi Sulaiman. Kalau dia terima bermakna dia tak bagus. Kalau dia tak terima, betul dia bagus. Tuan-tuan tahu tak, Puteri Balqis hantar hadiah apa kepada Nabi Sulaiman? Dia G2G ni, dia tak main madu kelulut. Betul? Takkan dia hantar madu kelulut. Mesti dia hantar hadiah permata. Namun dalam Quran tak cerita apa hadiah yang dihantar. Tapi saya yakin bahawa hadiah itu mesti hadiah yang sangat tinggi mutunya. Ya. Jadi kata Puteri Balqis, tak apa-apa, kita tengok dia. Kalau dia terima hadiah ni, bermakna dia ni orang yang jual agama dia. Tapi kalau dia tak terima, ini memang orang yang berkualiti, kita ikut dia. Nampak tuan-tuan? Hati-hati tu. Ya. Sebab tu Nabi Ibrahim kata apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Tuhan, jangan kau jadikan kami ni fitnah kepada orang kafir. Orang kafir tengok Islam tak bagus sebab tengok kami tak bagus. Jangan. Ya. Sebab itu Nabi Sulaiman, kita tengok pendirian dia bila dia diberikan hadiah. Bukan senang nak tolak hadiah tuan-tuan. Raya nak dekat, rumah nak sambung, anak nak beli mercun. Itu, baju raya nak bertukar, baju raya pula isteri saja 300 harga dia. Dia bukan nak selai, dia nak 5 helai. Baru suami garu. Tiba-tiba ada duit dalam sampul sampai dekat bawah meja. Allahu Akbar. Nak tolak macam mana? Nak tolak jadi sebersalah, makruh hukum dia. Itu. Nak terima, ini maruah. Jom kita tengok apa tindakan Nabi Sulaiman bila hadiah sampai. Hadiah tersebut nak beli dia. Ya. Namun begitu jam dah pukul 2, kita sambung bulan depan insya-Allah. Ya, bulan depan kita tengok bila hadiah tu sampai, kita akan tengok butir-butir permata keluar daripada mulut Nabi Sulaiman, menghairankan Puteri Balqis. Ya salam. Orang lain kalau dapat ni, dia kata tak cukup ni, minta tambah lagi. Itu. Tapi Sulaiman ni, nampak tak? Nanti kita bincang bulan depan insya-Allah. Apapun, ucap terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi melapangkan sedikit masa untuk mendengar kuliah ini daripada mula sampai akhir. Jangan lupa terus bersama saya hari Rabu pukul 9 malam 91.50 Radio Aikim untuk kita mendengar lagi kisah-kisah dan pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.